Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang berusaha Encik Hajral Sekal, Pengetua SMK tahun Gusi 2. Yang berusaha Puan Jessica Edward, Pegawai SISC Plus Unit Teknik dan Vocational PPD Kota Belud. Encik Justin Nguyen, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Unit Pendidikan Khas. Puan Jurawati Datuk Raslin, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Unit Pendidikan Khas. Penolong-penolong kanan, rakan-rakan ketua bidang, seterusnya guru-guru SMK tahun Gusi 2. Selamat datang dialu-alukan ke taklimat pembugaran pengurusan PPD Kota Belud untuk SMK tahun Gusi 2 2021 yang julung-julung kalinya diadakan secara atas talian. Okey, jadi untuk tidak melengahkan masa, dipersilakan Ustaz Ali Muhammad Janis untuk memimpin lafaz doa. Dipersilakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cikgu Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama pada petang yang mulia ini memberi sedekah kepada diri kita sendiri dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أنت العزيز الجليل. Sungguhnya pada petang yang mulia ini kami merapakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakim ya Azim. Sungguhnya kami bertemu di sini ialah bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama bangsa dan negara. Justru itu ya Allah yang Maha Pemurah, berkatilah pertemuan kami, berkatilah juga usaha-usaha kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan yang jelas, keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kepahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami dengan eratkan silaturahim di antara kami. Ya Allah, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim, ya kabir. Jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang sentiasa taat dan bersyukur kepada-Mu. Jauhilah kami ya Allah daripada perkara yang melanggar perintah-Mu. Kurniakanlah kami ya Allah kesihatan yang berpanjangan. Jauhilah kami daripada penyakit berjangkit khususnya seperti COVID-19 yang sekarang ini menular di kalangan Malaysia. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhilah kami pikiran yang waras, minda yang cergas. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman serta segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna bihi min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Ali Muhammad Janis di atas lafaz doa sebentar tadi. Jadi majlis ilmu kita pada petang ini diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan menjemput dan mempersilakan yang berusaha Pengetua SMK Tahun Gusi 2 Encik Hajral bin Sekal untuk menyampaikan ucapan al-waluan. Dipersilakan Pengetua. Okey, terima kasih Cikgu Hamzah selaku moderator kita pada petang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Okey, yang dihormati barisan pegawai dari Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud yang diketuai oleh Puan Jessica, selaku pegawai SIC Plus dan juga penolong pegawai pendidikan daerah di sektor pembelajaran. Tuan Justin, Cik Ijrawati ya, dan sepatutnya Tuan Lamjad, tapi macam Tuan Lamjad belum lagi bersama kita. Ada sudah? Alamak, sorry lah Tuan. Ya, tiba-tiba tidak nampak. Ya, Tuan Lamjad. Okey, Tuan Lamjad juga pegawai SIC Plus dan penolong pegawai di sektor pembelajaran. Okey, yang dihormati semua penolong kanan yang bersama petang ini, penolong kanan 1, Puan Nur Sani, PK Co-Curriculum. Okey. Seterusnya Cikgu Nurizan dan Cikgu Maslina selaku penyelaras PBD ya, SMK Tahun Gusti 2. Dan seterusnya semualah rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian. Okey, baik. Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya petang ini kita dapat bersama dalam satu majlis ilmu walaupun secara maya sahaja. Okey, tapi pada saya majlis ini cukup bermakna lah kerana dia kita harapkan dia membantu kita lah, membantu membugarkan semula pengetahuan kita, pengalaman kita berkaitan dengan pengurusan PBD ya. Okey, jadi saya mewakili semua warga guru SMK Tahun Gusi 2 mengucapkan tahniah lah, setinggi-tinggi tahniah dan ribuan terima kasih kepada pegawai daripada PPD, Puan Jessica, Tuan Justin, Tuan Lamjad, Ijrawati kerana atas usaha inilah, inisiatif ini. Okey, di mana program ini pada kami sangat penting dan bermakna. Okey, dan walaupun dalam keadaan kita sekarang ini pandemik yang melanda ni, tapi PPD masih mampu melaksanakan program seperti ini. So, tahniah, terima kasih. Jadi di sini juga saya mengambil kesempatan lah, terima kasih tahniah kepada semua rakan guru yang bersama pada petang ini. Okey, dan saya faham sekarang ni kita sudah mula sibuk dengan PDPR. Okey, sibuk dengan persediaan, kemudian ini lagi kita sekarang ni pun kita dalam proses persediaan, menyediakan soalan-soalan untuk kita agihkan, edarkan ke pusat transit pada minggu hadapan. Soalan tu sudah ada, tinggal kita susun saja, ikut kelas, kemudian masuk dalam bakul dan masuk dalam susun ikut pusat transit dan
hantar ke kampung. Jadi ini prosesnya akan berjalan pada minggu hadapan. Nah, okey. Walaupun fokus utama kita petang ini ialah PBD ya. Jadi semua sudah maklum PBD ini merupakan satu proses yang sangat penting untuk kita mengenal pasti mengikuti perkembangan murid tersebut. Jadi sebagai seorang guru, PBD ini merupakan tanggungjawab kita lah, dan seharusnya kita menjadi fokus utama kita. Okey, jadi sebagai seorang guru kita jadikanlah PBD ini sebagai satu kaedah untuk mentaksir, menilai prestasi pelajar, perkembangan semasa pelajar, kemudian kita menganalisis maklumat daripada PBD itu untuk kita merancang intervensi seterusnya. Macam mana kita membantu pelajar ini, dan yang paling penting akhirnya kemenjadian murid itu tercapai ya. Okey. Ya, jadi saya harap kita gunakanlah peluang pada petang ini. Saya yakin semua guru sudah maklum, sudah tahu apa itu PBD, tapi kita gunakanlah peluang petang ini bersama dengan pegawai-pegawai dari PBD, daripada PPD, okay, sebagai satu percambahan lah, peningkatan kepahaman kita, pengetahuan kita tentang PPD. Okey, baik. Jadi tahniah kepada semua guru yang selesai untuk pengisian pelaporan PPD penggal 1. Tahniah, terima kasih juga kepada tim PPD sekolah yang diketuai oleh Cikgu Nurizan, Cikgu Maslina semua, Cikgu Armi, Cikgu Nurizan. Okey, sebab bertunggu selumus untuk memastikan semua guru melengkapkan pelaporan PPD. Jadi tahniah, terima kasih pada semua guru. Okey, jadi sekali lagi terima kasih pada wakil daripada PPD. Jadi yalah, kita harap program ini petang ini berjalan dengan lancar. Okey, so okeylah, good luck. Terima kasih semua. Okey, okey, Cikgu Hamzah. Okey, Cikgu Hamzah, teruskan. Ya Pengetua, terima kasih. Demikianlah tadi ucapan alu-aluan yang telah disampaikan oleh Pengetua SMK tahun Gusi 2. Terima kasih sekali lagi Tuan Pengetua. Jadi sekarang ni tibalah kita ke intipati taklimat PBD pada hari ini. Jadi untuk meneruskan lagi majlis ilmu kita, dipersilakan yang berusaha Puan Jessica Edward, pegawai SIST Plus Unit Teknik Vocational dari Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud. Hai Jess. Hai. Okey, terima kasih kepada moderator kita yang cantik manis, Puan Hamzah binti Mary, dan selamat petang dan salam sejahtera. Salam JPN Sabah, Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Salam PPD Kota Belud, pemacu perubahan yang dihormati Tuan Hajral bin Sekal, sahabat saya yang juga merupakan pengetua bagi sekolah ini, semua penolong kanan, semua ketua bidang, penyelaras PBD di sekolah, dan juga semua guru. Saya tidak lupa juga kepada sahabat saya yang turut sama berada dalam talian. Bersama kita dalam talian ini adalah Encik Lamjad Jamrang, iaitu SIC Plus dari Unit Sains Sosial, Cik Ijrawati daripada Unit Pemulihan Khas, dan juga Cik Justin daripada Unit Pemulihan Khas. Cik Ijrawati sekarang berada dalam Unit Pendidikan Khas untuk pengetahuan semua. Baiklah, tadi kan Tuan Hajral dia bagi ucapan ke dia bagi ceramah? Saya sebenarnya perlu ulas sikit Tuan Hajral. Ya. Okey, sebab banyak penerangan tadi yang telah diberikan oleh Tuan Hajral berkaitan tentang pentaksiran bilik darjah inilah. So kita tahu kita punya pengetua mempunyai pengetahuan yang begitu banyak berkaitan tentang PBD, dan kita harap PK dan juga rakan-rakan guru begitu juga kan. Alright. So masa saya bermula adalah pada jam 3.29 petang.
Sebab dalam tentatif kita sepatutnya selesai untuk taklimat dalam jam 4.10 kan. So saya cubalah sehabis baik untuk kejar masa yang ada. Baiklah, saya mohon izin untuk buka paparan. Oke, mohon respon. Boleh nampak paparan slide saya? Boleh. Oke, thank you. Boleh nampak. Jelas. Oke, Tan. Saya bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, semuanya daripada sektor pembelajaran PPD Kota Belud. Dan untuk taklimat pada petang ini merupakan pembugaran. Oke, pembugaran maksud dia tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya sudah ada pengetahuan sedia ada berkaitan tentang pentaksiran bilik darjah. Itu saya yakin. Memang semua sudah tahu apakah itu pentaksiran dan bilik darjah, dan pada petang ini kita mengambil kesempatan ini untuk kita bugarkan pengetahuan-pengetahuan kita dalam platform di mana kita boleh bersoal jawab, berkongsi pengalaman bersama dengan rakan-rakan guru yang lain, dan juga bersoal jawab bersama dengan kami lah daripada sektor pembelajaran. Dan sahabat-sahabat saya juga ada di sini untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan merungkai lagi setiap persoalan yang ada. Jadi platform kita pada hari ini kita jangan stres sangat lah. Jangan stres sangat. Saya lebih suka kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk untuk bersoal jawab dan bertanya sekiranya ada persoalan lah di mana-mana slide yang saya akan kongsikan nanti. Dan pada petang ini ada 3 lah kita punya objektif taklimat. Yang pertama adalah bagi meningkatkan kemahiran pengurusan PBD, khususnya dalam kalangan SLT yaitu pengetua dan juga dalam kalangan perhimpunan, MLT yaitu ketua bidang, ketua panitia, dan semua guru juga. Oke, semua guru dapat melaksanakan PBD ini menggunakan kaedah yang betul lah seperti mana yang akan diterangkan dalam slide-slide nantilah. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan PBD sebagai satu kaedah pengukuran untuk meningkatkan keberkesanan PDP dan juga meningkatkan prestasi murid. So PBD ini tujuannya adalah untuk kita meningkatkan keberkesanan PDP kita. Oke, menambah baik kaedah PDP yang kita laksanakan terhadap murid, mengikut perkembangan semasa murid itulah. Dalam kita menilai prestasi murid, kita juga menambah baik kaedah PDP yang kita laksanakan kepada murid lah. Oke. Seterusnya, dalam perkongsian ini saya menggunakan sumber rujukan pengoperasian pengurusan PBD, yaitu buku panduan ini ya, panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah edisi yang kedua, yang telah dikeluarkan oleh BPSH pada tahun 2019. So tuan-tuan boleh scan QR code yang tertera dan juga masuklah menggunakan URL yang dikongsikan dalam paparan ini. Ini ya, buku PBD. Oke, so buku ini kalau yang ada di tangan saya sekarang nih cetak sendiri. Oke, memang yang dibekalkan oleh kementerian itu adalah dalam bentuk soft copy. Jadi biasanya ada guru yang lebih mudah lagi kalau dia baca sendiri apa yang ada di tangan kan daripada secara digital. Jadi kalau saya pun saya guna 2 kaedah lah, digital dan juga yang bercetak ini. Oke, so keseluruhan apa yang dikongsikan dalam taklimat pada petang ini sebenarnya adalah dipandukan kepada buku panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah inilah. Oke, now kita masuk kepada konsep PBD. Oke, konsep PBD ini boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan summative. Oke, so 2 istilah ini kita perlu biasakanlah bila kita melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Oke, formatif dan summatif bila kita laksanakan kaedah pentaksiran ini sebenarnya adalah konsep kepada PBD. Jadi kita tidak melihat PBD itu sebagai formatif semata-mata. PBD itu juga adalah pentaksiran summative. Oke, so apabila formatif dan summative itu kita satukan, kita sedang melaksanakan pentaksiran bilik darjah kepada murid-murid kita. Begitu. Dia adalah gabungan formatif dan summatif. Oke, kita risauan sebab pengalaman kami kita melihat guru ini melihat summative itu satu benda lain, peperiksaan itu benda yang lain, dan mereka melihat PBD ini adalah perkara lain. Tapi sebenarnya PBD ini dia menggabungkan kedua-duanya itu, formatif dan summative. Peperiksaan ujian dan juga pentaksiran yang kita laksanakan secara berterusan dalam bilik darjah itu.
So, perincian kepada pentaksiran formatif dan summatif ini ada 3 kaedah yang disarankan untuk dilaksanakan oleh guru apabila kita melaksanakan pentaksiran bilik darjah. So, 2 kaedah formatif yang kita boleh laksanakan adalah yang pertama, pentaksiran untuk pembelajaran ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai assessment for learning. Okay? Assessment for learning, dan yang kedua adalah pentaksiran sebagai pembelajaran ataupun assessment as learning. Okay, saya terangkan sedikit. Pentaksiran untuk pembelajaran ini sebagai contoh apabila kita melaksanakan PDP ataupun PDPR kepada murid, kita bersoal jawab secara langsung kepada murid. Okay. Contoh dalam taklimat ni pun saya akan menggunakan pendekatan pentaksiran untuk pembelajaran, okay? Untuk mengukur sejauh mana tuan-tuan dan puan-puan dapat mengikuti taklimat yang saya laksanakan dan sejauh mana tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami apa yang saya sampaikan lah. So dia lebih berbentuk kepada secara lisan itu soal jawab, ataupun kalau secara penulisan kita berikan lembaran kerja kepada murid, okay? Ataupun kita bagi mereka soalan dalam bentuk kuis yang memerlukan mereka untuk type jawapan itu dan berikan kepada kita. Dan yang kedua adalah pentaksiran sebagai pembelajaran, assessment as learning. Ini ada 2 lah cara yang boleh dilaksanakan oleh guru. Yang pertama adalah pentaksiran kendiri murid dan yang kedua adalah pentaksiran rakan sebaya. So biasanya sebagai pembelajaran ini dilaksanakan sendiri oleh murid. Okay? Pentaksiran kendiri. Contoh pentaksiran kendiri ini bila dia murid kita buat refleksi, bila murid kita menulis journal, buat folio, okay? Semua itu adalah contoh pentaksiran kendiri lah. Satu lagi pentaksiran rakan sebaya. Apabila kita minta murid kita dalam kumpulan-kumpulan kan, murid kita membentang dan kita minta murid kita bersoal jawab dengan murid yang lain, itu sebenarnya kita merangsang murid kita untuk melaksanakan pentaksiran rakan sebaya. Oke, itu contoh. Yang ketiga ini mudah. Pentaksiran tentang pembelajaran, itu dalam bentuk summative lah ataupun assessment of learning dalam bahasa Inggris lah. Assessment of learning ni kita biasa buat. Kalau di sekolah menengah kan peperiksaan biasa dilaksanakan. So itu adalah satu contoh pentaksiran summative lah. Ujian peperiksaan penggal yang telah dilaksanakan oleh sekolah itu adalah contoh pentaksiran summative. Dan rekod murid dalam pentaksiran summative itu juga boleh diambil kira kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran bilik darjah ini bila kita menetapkan tahap penguasaan murid itu nanti. Alright? So, setakat ini, ada soalan daripada mana-mana guru? Ada soalan? Kalau tiada, saya teruskan. Teruskan. Ada soalan. Oh, Okey, sila. Apa tadi tu? Apa ni tadi yang pentaksiran kendiri? Apa tadi tu? Pentaksiran rakan sebaya kan? Itu kedua. Betul. Sebagai pembelajaran, assessment as learning. Kalau macam apa nama ni dalam tempo PDPR ni lah kan? Macam mana kita mau apply apa nama ni? PBD ni lah dengan betul-betul telus. PDPR lah, saya merujuk kepada PDPR. So kalau kita perasan, kita isi dalam tu pautan JPN setiap hari tu ada tu, adakah PBD direkodkan dan sebagainya kan. Jadi macam mana kita mau mengukur tu murid? Mengukur ketelusan. Macam mana maksud juga? Macam kalau kan di kelas kita bersemuka kan, kita boleh terus tanya dan dia on the spot dia boleh ni, jadi kita boleh tahu kan. Macam yang ini PDPR ni, contoh kita beri soalan, katakan yang berbentuk sumatif dan sebagainya, dan dia sendiri di rumah, mungkin dia tengok buku, mungkin dia minta tunjuk dengan orang lain ataupun folio tadi kan. Jadi itu maksud saya, macam mana kita mahu, memang dia boleh buat, tapi sejauh mana budak tu boleh buat sebenarnya dia buat. Fahamkah soalan saya itu? Okey, faham. Sebab soalan ini ada juga diutarakan kemarin lah bersama dengan sesi dengan sekolah rendah ni kalau tidak silap. Soalan yang sama juga. Jadi ini kita
pulangkan juga kepada guru dalam guru punya yang kita sebutkan sebagai professional judgment guru. Okey, bila kita sebut tentang sejauh mana murid itu sebenarnya boleh melaksanakan ataupun menyiapkan tugasan itu secara kendiri tanpa bantuan daripada orang ketiga, contoh daripada adik-beradik, daripada ibu bapa kan, memang sangat berbezalah situasi dalam PDPR dan juga situasi di dalam bilik darjah, di mana inilah cabaran kita sebagai guru. Dan jika kita tanya sejauh mana hasil yang dibuat oleh murid kita itu betul-betul genuine lah, betul-betul asli daripada mereka, itu pun masih lagi menjadi tanda tanya yang besar kepada kita. Jadi dia balik kepada kreativiti guru untuk merancang aktiviti pentaksiran yang paling sesuai untuk murid-murid kita. Apa yang pasti adalah dalam kita merancang aktiviti pentaksiran ini, kita perlulah memastikan aktiviti pentaksiran yang kita rancang itu dia membantu murid untuk mencapai tahap penguasaan yang paling tinggi, yaitu TP6 itu sendiri. Alright. So kalau ada, memang kita akan, kita tahu juga lah murid ini sebenarnya mendapatkan bantuan daripada pihak lain ataupun mereka melaksanakan tugas itu sendiri. Sebab itu pentingnya assessment as learning itu. Pentaksiran sebagai pembelajaran di mana kita meminta murid itu membuat refleksi kendiri. Membuat refleksi kendiri tentang tugasan yang telah mereka hasilkan kepada kita. Ini saya merujuk kepada tugasan yang dalam tempo masa yang panjang lah untuk project based learning mungkin ataupun kerja khusus kan dalam bentuk kajian yang cikgu berikan kepada murid-murid lah. Okay? So dia balik kepada professional judgment guru. Pertimbangan profesional guru itu sendirilah. Kita akan bincang lanjut tentang professional judgment dalam slide yang seterusnya nanti. Oke, boleh kata juga Hamzah? Boleh, nanti saya tanya lagi. Kasih terus saja, nanti lambat kita. Oke ya, saya teruskan. Oke, di sini saya masuk kepada pernyataan tahap penguasaan. Oke, pernyataan tahap penguasaan ini seperti mana yang kita tahu, saya tidak pastilah, tapi seperti mana yang saya tahu berkaitan tentang dasar ini, KSSM, ada guru di sini mungkin yang sudah lama mengamalkan PBD ini, biasa melaksanakan PBD. Mungkin ada juga guru yang baru tahun ini melaksanakan PBD ini kepada murid. Jadi kita balik kepada semua panduan yang ada di dalam buku PBD inilah untuk rujukan kita. Kita balik kepada penyataan tahap penguasaan. Bila kita lihat semua DSKP dia berbeza. Dia berbeza dari segi tahap dia, kemahiran dia, apalagi kalau subjek berbeza, DSKP berbeza kan dan juga mengikut tingkatan. Tapi apa yang sama di sini dalam setiap DSKP itu, dia ada tahap penguasaan 1 sehingga 6. Dan dalam tahap penguasaan ini tafsiran umum dia adalah sama. Okay? Sentiasa kita ingat TP1 itu adalah tafsiran dia murid kita tahu. Okey, TP2 murid tahu dan faham. TP3 dia tahu, faham dan dia boleh buat. Okey, ada unsur-unsur mengaplikasi sudah di sana. Yang keempat adalah tahap penguasaan 4 murid tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. 5 tahu, faham, boleh buat dengan beradab terpuji. TP6 tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali. Okey, TP 4, 5 dan 6 sebenarnya dia sudah ada tambahan kepada nilai-nilai dan etika itulah. Okey, dalam TP 4, 5 dan 6. Kalau kita lihat TP 1, 2 dan 3 lebih kepada asas sahaja. Atas dasar itulah dalam PBD ini konsepnya murid kita seharusnya mencapai sekurang-kurangnya dalam tahap penguasaan 3 dalam PBD. Itu minimum lah tu. Tahap penguasaan minimum dia adalah TP3 dalam semua subjek sekalipun. Itu yang kita mau pastikan murid kita tahu, faham dan boleh mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang mereka dapat daripada standard kandungan dan standard pembelajaran dalam DSKP cikgu itulah. Alright. So ini sebaik-baiknya semua ingatlah faham dan boleh aplikasi dalam PDP dan PDPR. Okey, saya bagi contoh penyataan tahap penguasaan umum dalam DSKP KSSM. Contoh yang saya ambil adalah contoh asas sains komputer bagi tingkatan 3. Bagi tingkatan 3. Kita lihat di sana tahap penguasaan di sebelah kiri dan tafsirannya di sebelah kanan. Okay, untuk TP1 tadi murid tahu kan. Okay, jadi tafsirannya adalah murid tahu perkara asas. Yang kedua, keyword dia di sana adalah murid menunjukkan kefahaman. Okay, bagaimana dia menunjukkan kefahaman? Dia selepas dia tahu dia akan dia fahamlah apa yang dia telah
ketahui dalam standard kandungan itu. Dan yang ketiga, murid boleh menggunakan pengetahuan. Dia boleh start untuk mengaplikasi pengetahuan yang dia sudah belajar. Dia telah melalui TP1 dan TP2 itu. Dalam tahap penguasaan 4, murid berupaya untuk menganalisis dengan beradab. Oke, kita lihat di sana sudah ada perkataan menganalisis dan juga nilai beradab itu sudah dimasukkan dalam tafsiran umum bagi SK ini. Yang kelima, murid berupaya membuat penilaian dalam situasi baru. Apabila dia sudah boleh menganalisis dengan nilai adab itu, murid kita boleh membuat penilaian dan mengaplikasi apa yang mereka tahu, faham dan boleh buat itu dalam situasi yang baru pula. Okay. Dan tahap penguasaan 6, tahap penguasaan yang paling tinggi, bila kita lihat, bezanya di sana adalah apa yang murid tahu, faham dan boleh buat itu, dia boleh aplikasikan dalam situasi yang baru dengan nilai-nilai sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif, dan keyword dia di sana juga boleh dicontohi. Okay? Dan menghasilkan model atau prototipe dalam bidang inilah tadi ESK. Jadi kalau tahap penguasaan 6 ini biasanya murid-murid kita sudah boleh mencipta sesuatu yang baru. Okay? Dia boleh mereka cipta, dia membina modul, model itu. Okay? Di sini adalah model dan prototipe lah yang diberikan contoh dalam ESK tingkatan 3. Alright. Oke, ini adalah satu contoh lagi di dalam DSKP. DSKP Asas Sains Komputer juga tingkatan 3. Kita lihat di sana di dalam DSKP, saya harap cikgu tidak janggal tengok DSKP sebab tahun ini kita menggunakan DKP 2.0, di mana dalam DKP 2.0 itu standar prestasi itu tidak diletakkan di sana. Standar prestasi kita kena rujuk kepada DSKP. Dalam DKP hanya ada standar asas, pengetahuan kandungan asas, kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Ada 3 nih saja. Di mana 3 itu kandungan asas, tambahan dan pelengkap sebenarnya dipecahkan daripada standar pembelajaran. Oke, standar pembelajaran yang ini dipecahkan kepada asas, tambahan dan pelengkap. So itulah bagaimana wujudnya DKP yang kita gunakan sekarang, di mana sekurang-kurangnya semua murid dalam tempo pandemik ini mereka telah pun menguasai kandungan asas itu. Oke, tambahan sekiranya murid kita mampu dalam tempo pandemik, dan pelengkap itu sekiranya boleh guru laksanakan bersama dengan murid lagi. Oke, itu pelengkap. Alright, tapi kita lihat kepada DSKP ini ya. DSKP ini yang original dikeluarkan oleh BPK. Oke, sebagai contoh, dalam DSKP ini bagaimana kita padankan tahap penguasaan TP ini dengan standar pembelajaran. Sebagai contoh, seorang guru dia mengajar 2.1.1 yaitu menerangkan maksud dan kepentingan kriptografi dalam pengkomputeran. So apabila guru kita telah mengajar yang ini, dia tidak bolehlah mentaksir murid itu sehingga di TP6. Sebab apa? Dalam TP6 murid kita tafsirannya dia sudah boleh mencipta satu kaedah sifar, kan? Yang baru ini. Tapi apabila guru dia baru mengajar 2.1.1, guru itu hanya boleh mentaksir murid dalam tahap penguasaan 1 lah yang paling tinggi. Okay? Menerangkan. Menerangkan maksud, jadi dia menyatakan kepentingan kriptografi. Begitu. Yang kedua, menunjukkan cara langkah demi langkah proses sifar. Betulkah sebutan saya? Guru ESK? Oke, proses cipher. Thank you. Proses cipher, yang melibatkan penyulitan dannya sulit. Apabila 2.1.1, 2.1.2 sudah diajarkan, so tahap penguasaan yang paling tinggi boleh dicapai oleh murid adalah tahap penguasaan 2, yaitu dia boleh menjelaskan keadaan cipher tu yang telah dipelajari. Dia tidak boleh letak TP3 kepada murid, sedangkan guru ini baru mengajar sehingga 1.2 kepada murid. Begitulah yang selanjutnya. Dalam contoh DSKP ini memang sangat mudah untuk kita padankan tahap penguasaan itu dengan standar pembelajaran. Tahap penguasaan 6, murid hanya boleh capai apabila guru telah mengajar daripada 2.1.1 sehingga 2.1.6. Barulah murid boleh mencapai sehingga tahap penguasaan 6. Begitu cara kita, bagaimana kita merancang pentaksiran kepada murid inilah.
Okay, dia tidak macam yang sudah ajar setengah, kita mau murid kita mencapai sehingga TP6. No. Okay, dia ada peringkat-peringkatnya. Sebab itu murid kita dia tidak terus pergi TP6. Dia ada proses-proses yang dia lalui dulu. Semua ini murid kita mesti kuasai bagi membolehkan mereka mencapai TP6. Tapi bukan semua murid boleh mencapai sehingga TP6. Okay? Ada murid yang mungkin sampai kepada TP4 saja. Hanya mampu membuat perbandingan kekuatan dan kelemahan kaedah cipher yang telah dipelajari. Tapi dia sukar untuk mencadangkan satu kaedah cipher. Tapi sebagai guru, kita boleh juga membantu murid untuk mencapai sekurang-kurangnya TP5 jika murid itu sebenarnya berkemampuan untuk mencapai tahap penguasaan itu. Kita sebagai guru sebenarnya sentiasa maukan yang terbaik untuk murid-murid kita kan. Okay, kita tidak akan membiarkan mereka stuck sehingga dapat minimum saja. Sebaik-baiknya lebih lagi daripada tahap penguasaan minimum itu. Alright, so ada soalan daripada bahagian ini? Boleh fahamkah itu? Boleh Cikgu? Saya minta respon. Boleh. Boleh? Boleh, ya, boleh faham. Okay. Ya, alright, saya teruskan. So ini satu contoh untuk SK. Sebenarnya Cikgu boleh SKP masing-masing dan coba lihat di dalam standard pembelajaran itu kita try mapping standard prestasi. Apakah tahap penguasaan tertinggi yang kita boleh taksirlah kepada murid-murid kita. Jangan pula semua tiba-tiba dalam yang pentaksiran tahap penguasaan keseluruhan bagi penggal yang pertama ni semua sudah mendapat TP6. Sedangkan di dalam syllabus tu cikgu sebenarnya masih belum cover pun sehingga aras yang paling tinggi ini dalam standard pembelajaran. Itu kena lihat balikkah? Semuanya sebenarnya terpulang kepada cikgu sendiri. Sebab hanya cikgu saja yang tahu setakat mana yang cikgu sudah ajar dan bagaimana cikgu melaksanakan pentaksiran itu. Alright. Oke, ini adalah contoh template pelaporan PBD. Yang diambil sebagai contoh ini adalah subjek RBT tahun 4. Tapi jika saya lihat untuk sekolah menengah pun, dia semua template itu lebih kurang sama saja. Dan template pelaporan PBD ini boleh cikgu download lah, muat turun daripada website BPK. Seperti yang tertera di sebelah kanan inilah, scan QR code dan juga ambil dia punya website inilah bpk.moi.gov.my. Okay, so di sini adalah bahagian di mana cikgu download template BPK. Saya tunjuk Okay, here. Template BPK yang tadi itu ini saya dapat daripada sini. Tapi ini adalah paparan untuk sekolah menengah. Bila sampai kepada website BPK, masuk bahagian terbitan. Okay, masuk bahagian terbitan yang warna biru ni. Masuk kepada kurikulum sekolah menengah. So dia ada banyak di bawah terbitan, dia ada banyak lagi. Jadi kita pilih kurikulum sekolah menengah dan seterusnya kita pilih KSSM. Okay. Untuk sekolah menengah mudah, dia hanya ada KSSM. Kalau sekolah rendah, keliru lagi guru sekolah rendah. Sebab sekolah rendah ada KSSM, KSSR dan juga KSSR semakan 2017. Dia ada dua. Lepas dia KSSR, dia kena semak lagi pada tahun 2017. Jadi 2 kali semakan kurikulum itu dibuat untuk sekolah rendah. Tapi untuk sekolah menengah, sekali sahajalah daripada KBSM kepada KSSM. Alright, so kita harap semua guru di SMK Taung Gusi 2 lah, walau apapun subjek yang cikgu ajar, cikgu sudah pastikan yang cikgu sudah dapat, sudah download semua template BPK lah yang berkaitan tentang mata pelajaran masing-masing dan tingkatan yang diajar. Okay, sebab template BPK ini berbeza mengikut tingkatan dan berbeza mengikut mata pelajaran. So kalau ada 5 subjek yang cikgu ajar, so cikgu kena download 5 subjek lah. Kalau ada 5 kelas juga. Alright? Begitu. Oke, next contoh yang diberikan ini adalah yang kita panggil sebagai borang transit lah. Borang transit ini kita gunakan sebelum kita masukkan data-data dalam template pelaporan PBD yang kita mau turun daripada BPK. So jangan keliru template BPK adalah original daripada KPM, kementerian Yang ini adalah template yang cikgu hasilkan sendiri. Okay, template yang cikgu hasilkan sendiri bertujuan untuk membantu cikgu dalam perekodan tahap penguasaan murid mengikut topik dan juga mengikut tajuk. Okay, contoh di sini
borang transit ini sebab Oke. So ini bagaimana cara kita hasilkan borang transit. Mengikut ini standar kandungan, so dalam standar kandungan 2.1.1. Oke, berapa ramai murid boleh mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan 1. Oke, so kita boleh hasilkan dia punya borang transit daripada standar kandungan 2.1 ini. So 2.1.2 berapa ramai murid yang sudah boleh mencapai 2. Oke, so kita ada rekod kita sendiri lah. So daripada DSKP kita akan dana borang transit. Tapi itu di sini ada nama murid dan di sini ada kandungan dan juga dia punya standar pembelajaran. Standar kandungan dan standar pembelajaran. So daripada standar kandungan dan standar pembelajaran kita akan masukkan tahap penguasaan. Berapa dia punya tahap penguasaan mengikut bidang itu. Alright. So cuma bila kita menetapkan tahap penguasaan murid ini, kita ada dapat juga respon daripada guru. Soalan dia, adakah kita mengira secara purata? Okay, contoh dari 1.1, 2.1.1 sehingga 2.1.6. Adakah kita mengira ini secara purata? Okay. Kalau kita mengira ini secara purata, sekiranya murid ini sampai sehingga ke tahap penguasaan 6, dia tidak akan dapat 6 kalau purata. Oke, sebab itu bila sampai ke bahagian ini, cikgu hendaklah membuat professional judgment. Oke, bukan dikira dengan menggunakan formula matematik. Begitu juga bila sampai ke bahagian ini, kita tidak menggunakan kaedah pengiraan dalam bentuk formula matematik, tetapi kita menggunakan professional judgment ataupun pertimbangan profesional. Alright. So jika ditanya tentang format borang transit itu kita pulangkan kepada cikgu. Dia tidak ada format yang khusus. So bagaimana bentuk format pun dia kita pulangkan kepada guru mengikut kreativiti dan juga keselesaan dan keperluan cikgu lah. Bagaimana cikgu gunakan borang transit ini untuk merekodkan tahap penguasaan murid dan sebagai evidence cikgu lah dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Alright. So ada soalan? Adakah guru boleh follow setakat ini? Saya minta respon dulu daripada cikgu. Boleh. Boleh, borang transit. Boleh borang transit. Sorry ya, sebab saya tidak nampak chat ni kalau saya sedang present. Cikgu boleh tanya secara lisan saja. Ya, setakat ni boleh. Belum lagi ada, saya tengok juga ni, tidak juga soalan ni. Okay, thank you juga Hamsa bantu saya untuk soalan di ruangan chat. Dia bilang semua mantap sejak ni, mantap. Mana tahu orang malu-malu tanya. Ya, Tuan Najral. Ya, slow sikit, slow. Boleh kah? Dah jumpa saya. Ya, macam laju. Pulang kepada kita. Ya. Okey, laju. Jadi saya slow sikit. Okay, thank you. Masuk sudah saya punya hari ni, Roy. Okay, thank you Tuan Najral. Nanti saya slow sikit. Alright, next kita masuk kepada tahap penguasaan murid. Okay, tahap penguasaan murid cikgu tadi Nina. Kita balik kepada tahap penguasaan murid. Nina. Tahap penguasaan murid titik 1 sehingga titik 6 ni, kenapa saya sentiasa balik kepada DSKP? Sebab DSKP adalah rujukan asas kita. Apa-apa pun kita buat, kita balik kepada DSKP. Kita merancang PDP, kita merancang pentaksiran, kita merancang kaedah PDP, semua itu kita merujuk kepada DSKP. Okey, tahap penguasaan 1 sehingga 6. Tahap penguasaan murid ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional. So TP ataupun tahap penguasaan keseluruhan murid. Okey, tahap penguasaan keseluruhan ada dua tahap penguasaan dengan tahap penguasaan keseluruhan. Mungkin ada yang tanya apa lagi itu tahap penguasaan keseluruhan? Okey, di sini saya tunjuk. Okey, contoh ini. Tahap penguasaan keseluruhan adalah contoh bagi murid ini bagi subjek reka bentuk teknologi kelas 4 Enggrik, murid ini, so apakah tahap penguasaan keseluruhan dia untuk subjek RBT? Okay, so tahap penguasaan keseluruhan, kalau lihat kepada template ini sebenarnya dia ada di hujung. Okay, di hujung. Sebab itu dalam template kita tidak boleh letak dia secara purata. Itu kita tentukan based on our professional judgment. Daripada pertimbangan profesional guru. Kita tidak boleh ambil purata 1 tambah 2 tambah 3 begitu. Okay, tidak boleh. Alright, so itu konsep PBD lah.
Semuanya ditentukan based on cikgu punya pertimbangan profesional. So dalam pertimbangan profesional, kita lihat di sana ada 4 elemen yang kita perlu pertimbangkan lah. Yang pertama adalah pengetahuan, tanggungjawab profesional, pengalaman dan input murid. Salah satu tidak boleh tidak ada. Okay, maksud dia di sini adalah apabila cikgu sedang melaksanakan professional judgment itu ingin menetapkan TP kepada murid, satu ini tidak boleh tidak ada. Tidak boleh tidak ada tanggungjawab profesional. Tidak boleh kalau tidak ada input murid. Okay, dia macam puzzle tau. Satu puzzle hilang, dia tidak akan lengkap cikgu punya pertimbangan profesional. Tidak sah itu. Okay, jadi cikgu kena ada pengetahuan. Saya yakin guru di sini semua adalah guru terlatih dan semua ada pengetahuan tentang subjek yang diajar. Pengetahuan itu memang cikgu ada. Sebab cikgu mengajar pun berpandukan kepada DSKP. Dan cikgu ada tanggungjawab profesional. Kita sebagai profesional, kita tahu kita akan mentaksir murid, menaraf murid secara telus, adil. Okay? Telus dan adil di sini sangat sensitif lah. Kita tidak melihat murid itu dia ini bila saya minta tolong dia tidak mau tolong. Jadi dalam saya punya pertimbangan profesional bagi subjek saya ini, saya tidak akan bagi dia TP yang baik. Okay? Kita tidak boleh judge murid kita begitulah. Sebab kita kena ada input murid itu juga. So input murid di sini adalah evidence yang disediakan oleh murid kepada kita untuk kita membuat menetapkan tahap penguasaan kepada murid itu. Input murid ini termasuklah bahan-bahan yang telah murid-murid kembalikan lah. Kalau dalam PDPR ni biasanya kita akan buat quiz kan. Kita akan buat quiz secara online dalam Google Form tu. Jadi responses dalam GF itu sebenarnya adalah input murid kepada kita. Modul yang telah dikembalikan oleh murid kepada kita juga merupakan input daripada murid. Okay, project based learning. Bila cikgu buat project based learning murid itu video dia tu, pembentangan video dia itu adalah input murid. So apa sahaja yang dibuat oleh murid adalah input daripada murid. Semua responses kalau cikgu mengajar menggunakan aplikasi Telegram kah, okay? Semua responses dia di dalam Telegram itu merupakan input daripada murid. So ada banyak input murid sebenarnya yang cikgu boleh collect, yang cikgu boleh gunakan untuk dijadikan sebagai evidence, okay, dalam cikgu membuat pertimbangan profesional bagi kita menetapkan tahap penguasaan murid itu. Dan yang terakhir adalah pengalaman cikgu. Pengalaman cikgu bagi guru yang telah melaksanakan PBD ini sekian lama, mungkin 2-3 tahun sudah melaksanakan PBD, cikgu sebenarnya tahu dengan kaedah yang cikgu laksanakan ini, kaedah pentaksiran cikgu, dan cikgu melihat kepada perkembangan murid ini, cikgu tahu murid ini sebenarnya berada di tahap penguasaan mana. Dengan mengambil kira pengalaman cikgu yang lepas kepada murid-murid tahun lepas. Okay? So itu adalah pengalaman cikgu, bagaimana cikgu mentaksir dan bagaimana cikgu merancang aktiviti pentaksiran kepada murid based on pengalaman-pengalaman cikgu yang lepas lah. Okay, so itu sangat penting semua ni. Dan selain daripada keempat-empat ini tadi, elemen-elemen dalam pertimbangan profesional, daripada buku panduan PBD edisi kedua juga, saya masukkan di sini 6. Okay? 6 lagi perkara yang perlu dipertimbangkanlah apabila cikgu melaksanakan pertimbangan profesional, iaitu hasrat kurikulum itu sendiri, tujuan pentaksiran. Apakah tujuan pentaksiran yang cikgu laksanakan? Dia kena ada tujuan. Dan ketiga, kaedah pentaksiran yang cikgu buat. Kalau kaedah ini tidak berkesan, maksud dia tidak mampu membantu murid itu mencapai tahap penguasaan tertinggi, cikgu sebenarnya boleh ubah kaedah pentaksiran cikgu. Yang keempat, suasana pentaksiran itu sendiri. Okey, suasana pentaksiran itu dia mestilah tidak menekankan. Okey, dia biasanya kalau dalam buku panduan itu pun dia sebut pentaksiran yang menyeronokkan lah, non-threatening environment for our students, begitu, supaya diorang tidak rasa pun yang sebenarnya mereka sedang ditaksir. Alright. Dan yang kelima, amanah. Okey, amanah ini dia lebih kurang ada dalam tanggungjawab profesional itu sendiri. Dan juga peluang. Okey, kita sebagai guru kita hendaklah mewujudkan peluang kepada semua murid agar mereka dapat ditaksir. Mewujudkan peluang kepada murid kita agar mereka boleh melaksanakan aktiviti pentaksiran ini. Ini sebagai contoh kan, bila kita melaksanakan PDPR, ada murid kita yang langsung tidak memberi respon
dalam grup PDPR kita secara online. Jadi apa yang sekolah laksanakan adalah mereka menjejaki murid-murid ini. Adakah ini berlaku di SMK Tonggusi? Menjejaki murid-murid ini sehingga sampai ke rumah. Oke, buat ziarah cakna. So itu sebenarnya adalah tindakan sekolah, tindakan guru untuk mewujudkan peluang kepada murid untuk mereka ditaksir. So itu contoh dia, bagaimana kita mewujudkan peluang agar semua murid dapat ditaksirlah dalam pentaksiran bilik darjah ini. Oke, seterusnya yang berkaitan juga dalam pertimbangan profesional adalah di mana pertimbangan profesional ini sebagai guru kita tidak we don't work alone, okay? We don't work silo. Kita tidak bekerja secara sendirian, alright? Kita punya professional team, right? We can do professional judgment in a team, dalam tim secara kolaboratif. So that's why di dalam buku panduan PBD, panduan ini membolehkan kita melaksanakan aktiviti moderasi apabila kita merancang aktiviti pertimbangan profesional itulah dalam kita menetapkan tahap penguasaan murid, kita laksanakan moderasi. Okay? Jangan risau tentang perkataan-perkataan yang jarang kita dengar. Okay? Moderasi ini lebih kurang macam kita duduk bersama dalam satu kumpulan, kita buat PLC. Okay? Contoh panitia sejarah. Okay? Panitia sejarah duduk dalam satu panitia, okay, now kita mau buat moderasi untuk kelas yang Cikgu Amsa ajar nih. Oke, kelas yang Cikgu Amsa ajar sebenarnya ada satu guru lain lagi yang mengajar kelas ini di tingkatan 4, tingkatan 3. Oke, so kita duduk bersama, lihat bersama murid-murid ini. Oke, berapakah tahap penguasaan yang paling sesuai untuk kita tetapkan kepada murid ini based on cara guru-guru ini menyemak. Oke, daripada cara kita menyemak, daripada cara kita mentaksir murid, dan daripada evidence yang kita adalah untuk murid itu. So dalam aktiviti moderasi ada 3 kaedah yang kita boleh laksanakan lah. Yang pertama adalah kalibrasi. Oke, kalibrasi ini dia menghimpunkan, guru taksir sendiri dulu, dan duduk bersama, dia buat perbincangan based on evidence and based on kepakaran pengalaman daripada guru-guru yang lain. Oke, ataupun kita merujuk kepada pakar. Oke, pakar di sini adalah orang lainlah, guru cemerlang ataupun guru kanan mata pelajaran yang lain yang ada kemahiran berkaitan tentang subjek tersebut. Ataupun kita buat secara conference, persidangan. Ini untuk bilangan ataupun jumlah murid yang lebih besar lah. Oke, biasanya di peringkat sekolah kita banyak laksanakan kalibrasi sahaja. Oke, jaranglah persidangan. Dan merujuk pakar itu pun biasanya dibuat juga oleh pihak sekolah. Alright, so that's why ini adalah cara bagaimana kita merapatkan jurang pertimbangan profesional itu. Oke, biasanya kan dalam satu guru subjek itu, contoh guru subjek sejarah tingkatan 3 dan guru subjek sejarah tingkatan 4. Kita ada case, ini contoh, kita ada case di mana bila guru sejarah tingkatan 3 ini mentaksir murid di hujung tahun, pentaksiran bilik darjah PBD November 2020. So bila dia mentaksir murid ini sudah mendapat sehingga TP5 bagi tingkatan 3, TP5A. Tapi bila berada di tingkatan 4 untuk subjek sejarah, guru yang baru menyambut murid ini, bila dia melihat pencapaian murid, prestasi murid, perkembangan murid dalam subjek sejarah yang diajar, dia tengok, oh rupanya murid ini kan tidak sampai pun tahap dia sehingga TP5. Dia berada di TP3 sahaja. Oke, so ada kemungkinan situasi seperti itu berlaku lah. Jadi apa yang kita cadangkan adalah sekolah melaksanakan aktiviti moderasi. Ini adalah bagi merapatkan jurang pemahaman antara sesama guru dalam panitia yang sama untuk mentafsir DSKP itu sendiri, standar prestasi yang ada di dalam DSKP. Oke, bagi kita merapatkan jurang itu, kita hendaklah melaksanakan moderasi supaya pemahaman kita sama. So dalam moderasi juga kita bersama-sama kita menentukan apakah kaedah pentaksiran yang paling sesuai untuk subjek kita ini. Dan kita juga membuat pemilihan instrumen pentaksiran. Oke, instrumen pentaksiran kita sediakan kriteria pertimbangan profesional dan juga bagaimana kita menentukan tahap penguasaan kepada murid itu. Oke, so itu adalah bagaimana kita melaksanakan pertimbangan profesional. So ada banyak perkara yang perlu dipertimbangkanlah dalam kalangan guru bila kita buat penetapan tahap penguasaan murid. Alright.
Okey, so bila kita melaksanakan kalibrasi, berlaku pertimbangan profesional. Merujuk pakar pun sama juga. Dalam persidangan pun sama juga. Okey. Alright, now kita masuk kepada peranan guru kelas, peranan penyelaras PBD, dan yang terakhir nanti kita akan masuk kepada peranan pengetua. Okey, saya hurai dulu peranan guru. Okey, dalam peranan guru nih, kita lihat di sana, peranan guru adalah menjalankan PDP ataupun yang sedang cikgu jalankan sekarang adalah PDPR. Semua PDPR yang cikgu laksanakan adalah berasaskan kepada DSKP jika kita ingin merujuk kepada standard prestasi itu dan juga merujuk kepada DPK 2.0. Okey, DPK 2.0 dia tidak membuang terus DSKP ya. Sebab DSKP adalah rujukan utama kita. So dalam DSKP itu kita sentiasa merujuk kepada standard prestasi. So sebab lahirnya DPK 2.0 adalah daripada DSKP yang telah disediakan. Right. Dan seterusnya seorang guru juga haruslah menulis refleksi berdasarkan standard prestasi. So refleksi cikgu ada dalam RPH ataupun dalam laporan PDPR cikgu setiap hari. So bila ditanya tentang evidence pentaksiran, sebenarnya refleksi guru adalah evidence pentaksiran yang kita boleh gunakan lah. So refleksi sangat penting untuk cikgu lah. Dia merupakan evidence yang cikgu ada melaksanakan pentaksiran kepada murid. Dan buat catatan tentang TP murid, ini penting. Jangan kita risau pengalaman dalam PBD ini. Sekolah rendah sudah lama melaksanakan PBD. Okay. So bila diminta laporan PBD dalam satu penggal itu, guru tidak ada rekod PBD. Tapi tiba-tiba ada pula tahap penguasaan keseluruhan bagi murid. Okay, so itu yang kita tidak maulah. Jangan bulan Jun baru buat meletakkan tahap penguasaan kepada murid lah tanpa merujuk kepada rekod-rekod awal cikgu itu. Evidence awal murid dan juga borang transit itulah. So itu memang sangat membantu cikgu untuk meletakkan tahap penguasaan keseluruhan dalam satu penggal lah. So catatkan tahap penguasaan keseluruhan dalam template DPK. Ini berlaku 2 kali setahun. Okay, cuma yang dalam borang transit itu cikgu sediakan dan memang cikgu akan gunakan setiap kali cikgu melaksanakan PDP lah ataupun PDPR. Okay, ini sebenarnya mengikut pengalaman dan bila kami bercakap bersama dengan rakan-rakan guru, borang transit memang sangat membantu mereka untuk merekodkan perkembangan pembelajaran murid. Dan memudahkan guru juga melaksanakan intervensi terhadap topik mana sebenarnya yang murid ramai tidak kuasai, so mudahlah bagi guru untuk melaksanakan aktiviti intervensi tersebut. Kan? Okay, next kita masuk kepada peranan guru kelas. Okay, apakah peranan guru kelas? Tadi peranan guru kan? Guru kelas juga adalah guru. So guru kelas pun mengambil tindakan seperti guru tadi jugalah. Dan guru kelas mereka akan mendapatkan template pelaporan PBD dalam website BPK. Okay? Bahagian pembangunan kurikulum itu dan mengedarkan template itu kepada semua guru agar guru boleh mengisi template sama ada secara offline ataupun secara online lah mengikut kreativiti ataupun kemudahan yang ada di peringkat sekolah. So pengisian itu berlaku 2 kali setahun. Tadi saya dengar Tuan Najral cakap sekolah ini sudah selesai dengan pengisian lah bulan Jun penggal yang pertama. So tahniahlah kepada SKMK Tahun Gusia selesai awal dan seterusnya melaksanakan perbincangan ataupun dialog prestasi bersama dengan guru-guru mata pelajaran. Tapi sebelum itu guru mata pelajaran juga mencetak laporan murid yang ditandatangani oleh pengetua. Okey, so laporan PBD itu kalau norma sebelum ini, sebelum pandemik, guru kelas dia perlu cetak satu-satu. Okey, kalau 40 orang murid tu dia kena cetak 40 orang murid lah. Dia kena cetak dan edarkan pelaporan kepada ibu bapa. Itu edaran secara bersemuka sebelum inilah. Tapi sekarang kita pulangkan kepada sekolah bagaimana aktiviti ini boleh dilaksanakan. Okay, secara soft copy pun kalau cikgu boleh edar kepada ibu bapa pun sudah sangat bagus. As long as ibu bapa tahulah dia boleh track sejauh mana perkembangan pembelajaran anak-anak mereka khususnya dalam prestasi akademik inilah. So bahagian ini kita pulangkan kepada pihak sekolah. Kalau pihak sekolah, guru kelas sendiri melaporkan PBD ini kepada ibu bapa dalam grup Telegram secara individu pun boleh ataupun buat GM
kumpulkan ya Bapak yang kita perlu fokus, murid yang kita perlu fokus dalam JM bersama dengan ya Bapak secara berjadual. Itu dia tahulah apa yang guru dan pihak sekolah boleh usahakanlah agar ianya sampai. Penting untuk ibu bapak tahu perkembangan anak-anak dia, sebab intervensi yang kita buat di peringkat sekolah dia perlulah disokong oleh ibu bapak. Oke, kemenjadian murid ini bukan semata-mata di tangan cikgu sahaja. Dia memerlukan sokongan daripada ibu bapak juga. Oke, yang ketiga kita lihat kepada peranan penyelaras PBD. Di setiap sekolah telah dilantik seorang penyelaras PBD lah dari setiap sekolah. Dan penyelaras PBD apa yang mereka sepatutnya laksanakan adalah mendapatkan salinan template pelaporan PBD ini daripada guru kelas yang telah diisi dengan lengkap tadi. Guru kelas menyerahkan kepada penyelaras PBD. Penyelaras PBD satukan laporan, menganalisis dan menyusun data. Tujuannya untuk melihat kepada punca masalah, isu dan punca isu itu untuk merancang intervensi yang tepat bersama dengan sekolah. Okay, jadi penyelaras PBD juga dia membantu pihak sekolah melaksanakan dialog prestasi di peringkat sekolah yang dipengerusikan sendiri oleh pengetua lah, dipengerusikan oleh pengetua. Dan penyelaras PBD dibantu oleh pengetua dan juga penolong kanan akan menyelaras takwim dan program PBD peringkat sekolah. So saya yakin untuk SMK Taung Gusi, sekolah ini pun sendiri ada takwim berkaitan tentang PBD lah, pelaporannya bila, dialog prestasinya bila. Oke, kalau sebaik-baiknya lagi kita letak di sana aktiviti moderasi itu bila dilaksanakan. Oke, so itu adalah perkara-perkara penting lah yang kita perlu takwimkan sebelum kita melaksanakan intervensi dan intervensi yang tepatlah kepada murid-murid kita. Seterusnya kita lihat kepada peranan pengetua. Ya, peranan pengetua di sini dia akan memastikan semua guru melaksanakan PBD. Wajib semua guru wajib melaksanakan PBD. Termasuklah pentadbir juga. Mana-mana yang ada kelas yang diajar, pentaksiran mesti berlaku. Oke. Bila ada murid, ada PDP, maka adalah pentaksiran. Tiada PDP, tiada murid, maka tidak ada pentaksiran. Alright. Bagi memastikan pelaporan PBD dilaksanakan dengan baik, memastikan program melibatkan peningkatan tahap penguasaan dilaksanakanlah. Ini tadi yang saya sebut sebagai program intervensi. Melaksanakan dialog prestasi peringkat sekolah untuk mengenal pasti isu dan juga melaksanakan intervensi. Dan yang terakhir menyertai dialog prestasi di peringkat PPD ataupun di peringkat JPN lah. So itu adalah peranan kepada pengetua. Oke, dan yang seterusnya saya ada 3 slide yang terakhir. Oke, sebelum saya buka sesi soal jawab. Oke, bagi penjaminan kualiti PPD, ini merupakan peranan di peringkat sekolah. Bukan setakat peranan pengetua dan penolong kanan sahaja, bukan saja setakat peranan kepada penyelaras PBD sekolah, tetapi juga peranan kita semualah, cikgu sebagai ketua bidang, sebagai ketua panitia dan juga sebagai guru yang mengajar. Oke, semua ini haruslah dilaksanakanlah. Contoh permentoran. Permentoran sepatutnya dilaksanakan. Siapa yang mentor siapa? Mentor siapa, menti siapa? Contoh permentoran di sini adalah di antara penolong kanan kepada ketua bidang. Oke, permentoran daripada ketua bidang kepada ketua panitia. Permentoran daripada ketua panitia kepada guru. Oke, so aktiviti permentoran berkaitan tentang PBD. Sepatutnya dilaksanakanlah bagi menjamin kualiti PBD itu. Oke, pengesanan di sini untuk menilai kesesuaian kekuatan dan kelemahan kaedah dan instrumen pentaksiran yang digunakan dalam pelaksanaan PBD. Aktiviti ini biasanya dilaksanakan di peringkat panitia lah ataupun di peringkat bidang sendiri. Diketuai oleh ketua panitia ataupun ketua bidang. So ini adalah inisiatif di peringkat bidang dan di peringkat panitia. Seterusnya adalah pemantauan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan PBD mengikut panduan yang ditetapkan. So ini adalah tugas pentadbir lah untuk melaksanakan pemantauan. Penyelarasan bertujuan untuk memastikan penetapan TP adalah adil kepada murid. So penyelarasan ini biasanya kita laksanakan dalam moderasi lah. Bila guru sudah memberikan tahap penguasaan kepada murid kelas masing-masing, di peringkat ketua bidang, di peringkat ketua panitia duduk bersama dan lihat kembali. Oke, buat penyelarasan. Sesuaikah tahap penguasaan itu diberikan kepada murid ini? Berdasarkan evidence ataupun input murid seperti yang disediakan oleh guru-guru lah.
Alright, so apabila cikgu telah melaksanakan keempat-empat aktiviti dalam penjaminan kualiti PBD, tidak akan ada pihak lain lagi yang boleh mempertikaikan apa yang cikgu laksanakan di peringkat sekolah. Bagaimana PBD yang cikgu laksanakan di peringkat sekolah, tidak ada yang akan pertikaikan lagi bila penjaminan kualiti ini betul-betul dilaksanakan. Boleh? Okey, kita masuk kepada aliran kerja PBD. Okey, ini adalah slide kedua terakhir. Guru menjalankan pentaksiran dalam sesi PDP atau PDPR. Okey, selepas itu mencatat tahap penguasaan selepas selesai setiap standard kandungan. Okey, guru beri tahap penguasaan keseluruhan untuk pelaporan Jun dan Oktober. Nyata ini adalah TPK, tahap penguasaan keseluruhan. Apabila kita memberi TP semasa pembelajaran, itu biasanya kita meletakkan tahap penguasaan sahajalah. TPK ini di akhir dia, Jun dan Oktober itu. Guru kelas menyediakan template BPK untuk diisi oleh semua guru mata pelajaran dan menyediakan pelaporan untuk ibu bapa. So ini adalah dari norma baharu. Bagaimana dilaksanakan? Saya rasa belum ada sekolah lagi yang melaporkan PBD ini kepada ibu bapa. So why not SMK Taunggusi 2 mulakan yang ini? Okay, so bila cikgu berjaya mulakan yang ini, bagi tahu kami bagaimana cikgu laksanakan di sekolah dan berjaya, kita akan kongsikan kepada sekolah-sekolah lain bagaimana mereka juga boleh melaksanakan ini. Okay, dan seterusnya penyelaras PBD menyediakan laporan untuk DP dan untuk DP di peringkat sekolah lah, dan seterusnya hasil daripada DP di peringkat sekolah itu akan digunakan oleh pengetua untuk DP di peringkat daerah. Dan DP di peringkat daerah kami akan gunakan input itu untuk DP di peringkat negeri pula. Dan seterusnya begitulah, kebangsaan akan menggunakan input daripada DP di peringkat negeri. Alright, so apakah tujuan kita melaksanakan PBD ini keseluruhannya? Kalau di sekolah menengah, kita melihat kepada pencapaian sekolah dalam sijil pelajaran Malaysia lah, dalam SPM. Okay, kita masih lagi melihat kepada SPM apabila kita sampai kepada sekolah menengah, di menengah atas lah khususnya. Okay, untuk itu saya kongsikan di sini apakah KPI SPM kita pada tahun ini untuk PPD Kota Blut. KPI LMS kita adalah 95.19% lah untuk LMS SPM, lulus sejarah dan bahasa Melayu kedua-dua kertas, dan grade purata daerah adalah 5.67 lah. So KPI SPM pada tahun ini sebenarnya dijana daripada KPI SPM sekolah lah yang tuan-tuan dan puan-puan sudah berikan kepada kami di sektor pembelajaran. Okay. Alright, dan yang terakhir kita lihat kepada takwim pengurusan dan pelaksanaan PBD bagi PPD Kota Blut lah. Untuk bahagian ini saya bawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada tindakan-tindakan setiap bahagian lah. Yang pertama adalah penyelaras PBD, apakah tindakan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pengetua, apakah di manakah pengetua memainkan peranannya. Okay, di sini ada disebutkan tentang perkongsian amalan terbaik, okay, dialog prestasi, melaksanakan mesyuarat. Okay, semua itu adalah di peringkat pengetua dan juga penolong kanan pentadbiran lah. Personal yang sangat penting memastikan PBD ini dilaksanakan dengan berkesan lah di peringkat sekolah. Alright, so slide yang terakhir daripada saya mengucapkan terima kasih kepada semua atas perhatian dan maklum balas daripada semua. Saya juga mengalu-alukan soalan lah, sekiranya ada soalan, so saya buka untuk sesi soal jawab. Selamat petang, Puan. Oke, selamat petang. Teruskan. Ya, yang ini PDPR pun kita anggap sebagai PBD juga kah? Ataupun PDPR ini bukan PBD? Oke, soalan daripada Cikgu Rozi. PDPR adalah satu bentuk PDP. Oke, sebab itulah Datuk Dr. Mistrin sendiri menyatakan bahawa kita sendiri perlu melindungi masa PDPR ini. Oke, PDPR adalah satu bentuk PDP yang kita laksanakan bersama dengan murid di rumah. Dia adalah PDP. Jadi apabila kita melaksanakan PDP ataupun PDPR, pentaksiran mesti berlaku. Jadi pentaksiran biarpun dia dilaksanakan di rumah, tapi PBD itu berlaku cikgu semasa kita melaksanakan PDPR. Oke, terima kasih. Alright.
Ada soalan lain? Oke, Jess, saya ada soalan. Oke, Cikgu Nursani. Oke, dulu terima kasih Jess. Soalan saya lah berkaitan dengan kita buat tahap PBD dalam bilik darjah itu macam memang bagus kan, budak itu sebenarnya boleh sampai tahap 5. Tapi bila dia duduk pemeriksaan awam yang sebenarnya, kita nampak dia macam ada satu percanggahan. Macam mana itu? Sebab memang betul dalam kelas dia bagus, tapi bila dia duduk pemeriksaan yang tahap 5 tu boleh jadi E dia punya keputusan. Ini biasa berlaku nih kan Cikgu Nursani. Mana-mana sekolah pun, bukan sekolah menengah saja, sekolah rendah pun begitu Cikgu Nursani. Dalam kelas mereka sangat bagus, tapi bila exam, result itu jauh berbeza. Oke, atas sebab itulah sebenarnya kita tidak juga boleh membandingkan PBD ini dengan pentaksiran summatif semata-mata. Sebab apa? PBD apabila kita menetapkan tahap penguasaan kepada murid, kita mengambil kira semua yang ada. Sebab PBD tadi Tuan Hajral pun ada sebut, dia adalah proses berterusan. Kita melihat murid itu dari awal kita bersama dia. So kita banyak masa berinteraksi dengan murid. So itu adalah input-input kita. The moment kita kenal murid kita sebenarnya sudah ada input untuk melaksanakan pentaksiran bilik darjah itu kepada murid. Jadi apabila kita macam yang dia bagus dalam kelas, tapi bila exam dia tidak perform seperti mana yang kita harapkan lah. So itu pun sebenarnya kita tidak boleh jangka jugalah situasi-situasi seperti itu. Alright. Oke, Cikgu Nursani. Oke. Dah tempat sudah ini. Lain tiada. Aduh, kesian. Oke, saya teruskan, serahkan kepada Cikgu Amsa. Yes. Ada soalan lagi kali. Yes. Ada yang minta slide di tadi. Mana Boleh. Nanti saya share slide. Oke. Boleh, Central, teruskan. Ya, satu Jess. Ini kita dengan kalau yang kita punya student yang slow learner ni Bang. Yang masalah pembelajaran ni kan, tapi dia sekarang ni berada di sekolah perdana kan. Dia sepatutnya berada di pendidikan khas, tapi ada ibu bapa dia tidak mau hantar anak dia ke itulah yang tempat yang sepatutnya. Jadi budak tu ada bersama kami. So, kalau secara bersemuka mungkin bolehlah kita bantu, tapi dalam tempo PDPR ni macam mana kita mau buat PBD dengan pelajar begini ni? Yang slow learner, yang masalah iyalah yang masalah pembelajaran. Sekejap saya cek dulu. Ijrawati ada dalam talian kah? Unit pendidikan khas? Ada, Jeff. Ya, bantu je. Oke, kalau berdasarkan yang Cikgu Azra sebut tadi, murid ini berada di murid MBK tetapi berada di kelas perdana. Yang itu kita panggil murid inklusif kan? Ya, boleh dengar betul. kan? Betul, boleh dengar. Oke. Murid ini tingkatan berapa Cikgu? Ada tingkatan 3 pun ada sekarang ni, tingkatan 5 pun ada. Oh, oke. Sebenarnya PBD kalau dia berada di kelas inklusif, dia mengikut seperti biasalah di perdana. Oke, mungkin dari segi aras itu, mungkin guru boleh rendahkanlah dia punya aras dari segi pentaksiran itu mengikut penguasaan murid itulah, sebab kita faham dia adalah murid MBK kan. So dari segi mungkin kaedah pentaksiran, kalau murid ini tidak boleh mengikuti manual yang biasa, mungkin kita boleh buat secara PBL itu, project. Itu pun boleh. Jadi perbagaikan kaedah lah. Jangan, kalau modul mungkin tidak dapatlah sebab dia memerlukan bimbingan dan mungkin penguasaan murid itu masih rendah. Tetapi mungkin untuk PBL, kerja project, mungkin murid ini boleh dibimbinglah oleh ibu bapa di rumah. Jadi kita perbagaikanlah dia punya dari segi pemberian PDPR itu kepada murid. Oke, itu saja. Oke, terima kasih Hijrah. Pencerahan yang membantu lah. Oke, thank you.
Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ada pertanyaan. Oleh kerana tahun ini adalah tahun pertama KSSM untuk SPM, adakah PBD ini akan dinilai di masa akan datang untuk diambil kira dalam keputusan SPM kelak? Soalan juga Safia nih, macam KPM yang kena jawab ataupun LPM. Tapi kita melihat situasi yang berlaku sekarang untuk sekolah rendah. Kita melihat sekolah rendah ni sebelum ini kita ada ujian penilaian sekolah rendah kan. So apabila UPSR itu dimansuhkan, so kita ambil kira sepenuhnya lah pentaksiran bilik darjah ini. Tapi masih juga dilaksanakan peperiksaan summatif untuk sekolah rendah khususnya di tahap 2 itu. Dan memang PBD sangat penting. Tujuan dia tadi kita sudah lihat kan untuk memastikan kita dapat merancang kaedah pengajaran yang paling sesuai untuk murid-murid kita, dan dalam masa yang sama kita juga membantu murid kita untuk meningkatkan prestasi mereka lah. Dan saya tidak rasa yang SPM akan dimasukkan lah, sebab SPM ni memang untuk tujuan persijilan, dan sejauh mana PBD itu nanti akan mempengaruhi SPM itu pun saya mohon maaf di sini, sebab ini pun saya tidak boleh jawab, sebab itu adalah berkaitan tentang dasar-dasar kita sedia adalah. Sorry Cikgu Sapia. Okey. Ada soalan lagi? Selamat petang. Selamat petang, Cikgu Norizan. Ya, saya ada soalan. Macam mana kalau dengan isu pelajar yang selalu tidak hadir? Kalau yang tu sekolah biasa kita boleh, mungkin dia ada datang hadir sekali atau 2 kali lah. Tapi katakanlah PDPR ini berlangsung sehingga ke hujung tahun, macam mana penilaian pelajar itu dilakukan, ataupun pelajar yang langsung kita tidak dapat hubungi sebab mereka tiada masalah, mereka ada masalah internet, jadi kita tidak tahu macam mana perkembangan pelajar ini. Jadi macam mana PBD itu dilaksanakan untuk pelajar seperti ini? Okey, satu soalan yang bagus dari Cikgu Norizan. Seperti mana yang kita faham, PBD ini kita hanya akan dapat laksanakan bila kita ada interaksi bersama dengan murid. So kalau murid tidak hadir, kalau tidak hadir sepanjang tahun dan kita tidak pernah jumpa, tidak kenal lagi dengan murid itu, bagaimana kita mentaksir mereka? So adakah kes ini berlaku di SMK Taung Gusik? Murid-murid cikgu yang tidak pernah muncul. Bersemuka pun tiada, PDPR pun tiada. Taung Gusik 2. Taung Gusik 2 Jess, Taung Gusik 2. Ada Jess. Taung Gusik 2. Betul. Apa Tanah Jelas saya sebut tadi? Salah kah? Ya, pun sebut SMK Taung Gusik. Ya, salah Taung Gusik. SMK Taung Gusik 2. Sorry ya. Itulah semua diam-diam saya tu tidak mau tanya. Alright. Kalau ada kes begini, memang telah sepakatlah. Saya rasa di peringkat JPN pun sudah memutuskan yang jika ada murid yang langsung tidak pernah kita berinteraksi, maksudnya tidak hadir sekolah, masa bersemuka pun tiada, dan masa PDPR pun tidak respon kepada kita. Murid-murid seperti ini kita akan ambil last choice lah cikgu. Last choice maksud dia adalah cikgu sudah habis guna semua cara. Sudah buat ziarah cakna kepada murid, sudah edar modul tapi modul tidak sampai balik kepada kita, sudah habis cara, dan akhirnya apa yang cikgu letakkan sebagai TP murid dalam pelaporan akhir itu adalah kita akan letakkan dia sebagai kosong lah. Maksudnya tidak TP. Okay? Tidak TP tapi dengan justifikasi. Okay, so dengan justifikasi di sana cikgu telah akan letakkan di sanalah murid tidak hadir selama berapa lama dia tidak hadir lah, bersemuka tidak hadir, PDPR pun tidak hadir, dan juga banyak inisiatif yang sudah dilaksanakan tetapi sekolah masih gagal untuk mendapat respon daripada murid ini. Tapi jika kita ada murid yang on off, kita masih boleh taksir. Okay? On off kita masih boleh taksir. So kaedah pentaksiran kita pulangkan juga dengan cikgu. Sebab cikgu yang melaksanakan professional judgment kepada murid ini. So dengan menggunakan input yang ada daripada murid, so itulah bahan yang cikgu akan gunakan untuk kita pertimbangkan untuk memberikan tahap penguasaan kepada murid-murid ini. So ada 2 kes di sanalah, yang langsung tidak pernah dan yang jarang-jarang. Alright, boleh kata menjawab soalan?
Okey, boleh. Okey, kita buka soalan lagi ya. Soal jawab sekarang ini. Kalau ada lagi soalan? Ada soalan? Kalau tiada, saya pula bersoalan. Oke ya, untuk pengetahuan semua lah. Oke, slide nanti saya akan kongsikan. Sebenarnya slide ini saya baru saja ubah suai tengah hari tadi lah. Masa saya dengar taklimat, masa saya ikut mesyuarat pun saya sedang ubah suai slide sebenarnya untuk sesuaikan dengan sekolah menengah. Kerana slide yang disediakan oleh Urus Setia adalah slide yang banyak merujuk kepada sekolah rendah lah. Jadi di pihak kami terpaksa ubah suai sendiri untuk sesuaikan dengan cikgu lah. So saya akan ambil masa sedikit untuk saya kongsikan semula slide ini kepada guru-guru SMK Taung Gusi 2. Okey, soalan daripada Cikgu Hamsah? Saya punya soalan ni, macam mana tadi tu? Saya ni sambil buat kerja ni, tapi saya mendengar jugalah. Adakah tadi di awal-awal penerangan, Cikgu Jessica ada cerita tentang kalau boleh ni pelajar ni TP dia paling pun minima 3 kan? 3 ni dia faham. Macam mana tu dia punya ni yang ada misali-misali tadi tu? Siapa boleh bantu Cikgu Hamsah? Sudah, apa tadi tu? Tahu boleh buat? Yang 3. TP 3. Jadi adakah TP 3 itu mandatori? Tidak juga kan? Soalan kami. Ya, adakah TP 3 ini mandatori atau kalau boleh mesti juga? Ini saya ingin menyentuh murid yang mungkin macam yang Cik Hajral cakap tadi lah, yang slow learner ni kan. So kalau kita tengok tadi yang SP tu, standard pembelajaran tu, kalau kita match dia daripada TP 1 sampai TP 6, matchkan dengan dia punya SP setiap satu tu, murid kalau yang slow learner ni memang dia tidak akan sampai lah. Mungkin paling pun dia akan sampai TP 1, TP 2 kalau yang ni lah. Jadi macam mana kita, tadi Puan Ijra dah kata macam mana kita sesuaikan pentaksiran. Tapi kalau kita sesuaikan kaedah pentaksiran, dia sudah tidak match dengan kita punya standard pembelajaran tu. Macam mana kita mau macam mana gabung jalin ni supaya kita dapat satu markah dia yang betul-betul ni lah. Kamu faham ke soalan saya? Saya jawab yang pertama lah, yang kedua tu macam saya confused sudah. Okey, yang pertama tadi ni, adakah dia mandatori TP 3 tu? Okey, TP 3 ni sebenarnya adalah yang ditentukan sendiri oleh kita punya kementerian dan di peringkat JPN pun kita banyak melihat kepada tahap penguasaan minimum ni lah. So sekurang-kurangnya semua murid kita mencapai tahap penguasaan minimum, iaitu pengetahuan dan kemahiran asas itu murid-murid kita kuasai untuk semua subjek yang mereka ambil di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi kita sebagai guru haruslah berusaha ke arah itulah, sekurang-kurangnya tahap penguasaan 3. Adakah dia mandatori? Iya, tapi jika murid kita tidak dapat mencapai itu, dia kena ada justifikasi lah. Memang kehabisan cara sudah, dan bila kita melihat kepada murid kita ini memang dia tidak boleh capai sehingga tahap penguasaan 3. So, cikgu kena justify kenapa. Sebab itulah tadi mungkin atas sebab-sebab yang melibatkan dia punya ciri-ciri berkeperluan khas, atas sebab-sebab yang special itu tadi lah. Kenapa murid kita tidak boleh mencapai tahap penguasaan 3 sekurang-kurangnya. Boleh Cikgu Hamsah? Ya, dia tidak mandatori, makruh sajalah kan. Yang penting ada justifikasi. Ada justifikasi kan. Dia boleh justify itu kenapa? Kalau boleh di 3 lah kan, TP 3. Tapi kalau sudah habis gaya orang bilang, habis cara sudah, bolehlah tapi dengan justifikasi lah. Betul. Okay. Tadi yang saya ni yang kedua tadi tu macam tadi ada Puan Nijra cakap tu pasal kalau yang slow learner ni, kita boleh ubah tu cara pentaksiran, tapi logiknya kalau kita ubah cara pentaksiran, kalau yang kita lihat tadi ada contoh apa ni di SKP tadi yang Cikgu Jessica tunjuk tu kan, yang match tadi tu, kalau tahap 6 tu dia akan rujuk kepada SP yang akhir sekali. Biasanya akhir ni yang tahap tinggi bukan lagi mengalir, mungkin mencipta, menghasilkan kan sesuatu. Jadi macam mana kita mau memang tidak sampailah. Tidak payah dijawab. Okey, sekejap. Jaja ada apa respon yang ini, Ijra? Okey, bukan mengubah pentaksiran itu, cuma pelbagaikan kaedah untuk kita taksir murid. Okey, mungkin murid masalah yang slow learner
dia tidak boleh mungkin dari segi sumatif memang dia tidak boleh lah. Dia akan formatif lah. Jadi dalam formatif itu kan yang tentang pembelajaran itu yang pembelajaran kendiri itu kan. Jadi kita gunakan yang PBL itu. Kita bagi dia kerja dan dia memastikan bahwa projek PBL dia itu siap. Dan kita boleh buat penilaian lah. Kita boleh tentukan TP dia berdasarkan hasil kerja dia tadi. Itu maksud saya lah, selain daripada itu. Boleh tanya lagi gitu yang pasal yang tadi itu kan. Begini, maksudnya merendahkan aras kemahiran kah macam mana tuh? Oke, untuk murid yang ini sebenarnya murid kamu ini adalah murid inklusif kan. Sebenarnya kalau ikut yang Cikgu Azra sebut tadi, sepatutnya murid ini pun sebenarnya kita tidak tahu sejauh mana tahap penguasaan dia, sama ada dia layak atau tidak layak ke inklusif. Sebab sepatutnya kalau murid ini bersekolah di sekolah pendidikan khas, dia ada tahap-tahap penguasaan yang sebenarnya murid ini baru kita boleh inklusifkan. Berarti apabila murid ini menguasai kemahiran-kemahiran yang mana yang guru dia merasakan yang dia boleh kita inklusifkan di kelas perdana untuk mengikuti pelajaran di aliran perdana, baru kita inklusifkan. Tetapi kepada murid yang belum mencapai tahap penguasaan yang sepatutnya untuk diinklusifkan, maka dia akan kekal di kelas pendidikan khas lah. Tetapi saya faham bahwa murid yang berada di SMK Tanggusi 2 ini adalah murid inklusif yang ibu bapa tidak mahu benarkan murid ini berada di kelas pendidikan khas kan? Betul, Cikgu? Ya, betul. Dia ada penempatan tetapi tidak masuk ke kelas pendidikan khas dan dia kekal di mungkin feeder sekolah SMK Tanggusi 2 ini. Jadi dan dia kita anggap sebab apabila dia berada di kelas perdana, kelas sekolah biasa, maka dia adalah murid perdana sebenarnya, cuma dia diinklusifkan saja. Kita panggil dia murid pendidikan khas inklusif. Tapi kalau ikut dia punya cara pengajaran adalah sama juga seperti murid perdana. Tetapi bagi guru yang mengajar, sebab murid ini memang tidak akan dapat mengikuti pengajaran kita seperti murid perdana lah. Kita fahamlah murid MBK dia punya aras penguasaan itu memang sangat rendah. Jadi untuk yang ini guru kena fahamlah dari segi pertimbangan profesional seperti yang Puan Jessica sebut tadi. So kita buat pertimbangan di mana kita letakkan murid ini. Kalau murid ini pun berada di TP 1 atau 2, kita faham dia adalah murid MBK. Oke? Dan kalau murid ini berada di tahap 3 yang minimum itu pun itu sudah cukup baik bagi murid yang inklusif begini. Jadi cikgu jangan stres sebab murid ini adalah murid MBK yang berada di kelas perdana dan diinklusifkan. Oke, jadi kita ikut juga dia punya aras lah. Jadi buat satu pertimbangan profesional lah mengikut kemampuan murid ini. Oke, boleh cikgu? Thank you Ijra. Macam mana responnya? Saya rasa itu sudah cukup jelas lah kepada guru-guru yang ada murid inklusif di kelas masing-masing. Pentaksiran masih lagi kita merujuk kepada DSKP sedia ada. Cuma professional judgment cikgu itu sangat penting lah dan kita mengambil kira yang mereka ini adalah murid MBK. So kalau murid ini sekadar mampu untuk mencapai TP 3 itu pun sudah cukup baik itu menurut pegawai daripada pendidikan khas tadi lah. Oke. Macam mana Tuan Azral? Oke, Jess, boleh paham. Thank you. Alright, thank you. Oke, ada soalan lagi dari para rekan guru? Saya tengok dulu ada soalan kah? Ini macam tiada lagi nih. Jadi, adakah lagi nih? Ada soalan lagi? Kalau tidak kita akan menutup tirai ini. Ada soalan? Tiada? Tiada, sudah oke, sudah itu. Oke, sudah. Ya. Kalau ada persoalan akan datang pun kita boleh juga berhubung dengan
PPD lah, kalau ada lah untuk akan datang. Kita ada juga penyaras PBD, jadi kita boleh inilah kemukakan nantilah kalau ada lagi lah. Okey, jadi demikianlah tadi perkongsian yang saya kira banyak juga input yang saya dapat. Saya pun sama juga nih, baru sejak nih berjinak-jinak dengan PBD ni ya, sebab selamat tinggal KBSM, selamat datang ke SSM ni. Jadi memang agak bingung-bingung. Jadi terima kasih kepada Puan Jessica Edward kerana telah berkongsi ya ilmu yang banyak dengan kami guru-guru di SMK tahun Gusi 2 pada hari ini. Terima kasih Sekalung Budi, terima kasih juga kepada pegawai dari barisan pegawai dari Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud kerana sudi untuk bersama-sama kami pada petang ini. Dan sebelum kita mengakhiri taklimat kita pada petang ini, dalam tentatif ni saya nampak ada sesi bergambar. Jadi bergambar dulu kita. Kenapa Bang Lalim yang keluar di tempat saya? Ijan macam mana nih bergambar? Mana Abraham? Insambai. Cek belum jadat. Abraham. Mana ada Mak? Sebab sekali akhirnya baru keluar suara, Pak. Kamu tidak tanya saya paling. Jadi diam-diam lah. Diam-diam lah saya kalau tidak ditanya. Adam, mana ada Mak? Abraham yang tak ambil ke? Oh, patutlah ada panduan kecilnya pula ikut. Okey, dah. Yang tinggi itu di belakang, yang kecil sikit di depan. Macam mana tu Buka kamera tu Chan. Boleh sudah tu Tuan. Ensemble. Okey. Alright. Tahniah SMK Tahun Gusi 2. Jaga jarak. Tahniah SMK Tahun Gusi 2, hebat. Ya, insyaAllah Tuan. Terima kasih.